Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala mu'allifu Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Kata syair, nu'ammilu fid dunya tawilan wa la nadri idza janna laylun hal na'ishu ila al-fajr. Harap-harap kita dalam dunia akan masa yang panjang, dan jadi kita ketahui apabila menutupi oleh malam, adakah kita hidup hingga fajar. Itulah kata satu syair, diharap-harapkan kita hidup dalam dunia, mudah-mudahan umur panjang, amalnya baik. Itulah segi lebih baik manusia hidup, umur panjang, amal pun baik. Kerana apabila waktu malam kita tidur lelapkan mata, kita tidak tahu adakah kita bangun pada esokkan pagi. Fakam min fata yamshi wa yusbihu aminan wa qad nusahat akfanuhu wa huwa lam yadri. Maka beberapa daripada orang muda berpetang-petang dan berpagi-pagi ia sejahtera, dan hal keadaan telah ditentukan segala kapan, dan padahal ia tiada ketahui. Kita lihat orang muda berpetang-petang, berpagi-pagi, elok, sihat, sejahtera. Kenapa orang muda elok keluar pagi-pagi? Muka surat 3 saja. Muka surat 3. Muka surat 3, syair di bawah. Maka beberapa daripada orang muda berpetang-petang dan berpagi-pagi, 2 baris daripada bawah. Muka surat 3, 2 baris daripada bawah. Maka beberapa daripada orang muda berpetang-petang dan berpagi-pagi ia sejahtera. Tengok sihat keluar masuk orang muda ni, dan hal keadaan telah ditentukan segala kapan, dan padahal ia tiada ketahui. Jangan kita tertipu daya umur muda rasa lambat lagi nanti. Jangan tertipu daya rasa sihat lambat lagi nak mati. Jangan tertipu daya tentang umur. Jangan menipu daya tentang waktu. Jangan menipu daya tentang sakit. Belum tentu sakit ringan itu masih hidup lagi berpanjangan. Kata syair, bahawa ramai orang muda pagi petang sihat sejahtera, sedangkan kain tenunnya sedang dipersiapkan untuk tarawih. Tidak mengetahui rupanya
Dia kata esok khabar mati dah. Semalam berjumpa sihat, tak tahu meninggal dah. Itu berapa ramai orang dulu. Petang pagi ia sejahtera, dan hal keadaan telah ditenyumkan selengkapnya kapan orang muda. Sedangkan kain itu ditenyumkan untuk dibeli. Maka dari inilah segera bersiap baginya, bagi orang tersebut, oleh segala mereka yang cerdik. Orang yang cerdik, dia akan siapkan bekalan untuk menghadapi akan kematian. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru min zikri hazil lazzati fa innahu yumahhisu zunuba wa yuzahidu fid dunya." Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyakkan oleh kamu, banyak daripada ingatkan yang memutuskan sekalian kesedapan. Lazim banyakkan mengingatkan perkara yang memutuskan segala kesedapan. Apa makna memutuskan sekalian kesedapan? Ia mati maksudnya. Mati itu boleh memutuskan kesedapan. Tengah-tengah makan sedap, ingat mati, selera pun tak ada. Tengah-tengah makan sedap, betul telefon, keputusan penyakit kamu dah keluar. Biasa seminggu je minum. Dia duduk makan sedap, hilang selera lah. Ingatkan ke mati, itu memutuskan kesedapan. Kan tu rancang nak pergi sini, rancang nak melancong sana, pergi sini. Kalau ingatkan akan mati, tak berasa sedap, putus angan-angan, putus cinta. Maka bahawasanya mengurang, atau bahawasanya mati itu mengurang, ia mati akan segala dosa. Bila kita ingatkan mati, dosa bertambah kurang. Tak teringat nak buat dosa, pasal mati seminggu dah. Doktor butuh sebulan mati, itu boleh-boleh penyakit kamu sebulan mati dah. Kan? Maka boleh mengurangkan akan dosa. Kan? Walaupun badan masih gagah, nak buat dosa untuk fikir banyak kali itu. Atau Nabi pesan, ingatkan akan mati, memutuskan kesedapan. Bagaimana rupa boleh memutuskan kesedapan? Boleh kurangkan akan dosa dan membawa kepada meninggalkan akan dunia. Ia suhu ibarat daripada sifat zuhud. Dia meninggalkan akan dunia, bukan dunia yang ada pada hari ini. Maksud tinggalkan akan dunia yang tidak memberi manfaat akan akhirat. Maksud meninggalkan akan dunia yang tidak memberi manfaat akan akhirat. Kalau dunia yang tak beri manfaat akan akhirat, kita tinggalkan. Kita bekerja tidak salah, kan biar betul niatnya. Bila tidak betul niat, itu dikatakan semata-mata dunia. Setiap pagi kita melangkah mencari pekerjaan, jangan diniat mencari rezeki. Rezeki itu di sisi Ahlussunnah wal Jamaah itu umum. Di sisi Ahlussunnah, rezeki itu terbenar yang halal dan terbenar yang haram. Halal pun dipakai rezeki, haram pun dipakai rezeki. Maka kita berusaha niat nak mencari kurniaan Allah. Fa'idha qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Allah SWT menyebutkan, apabila telah selesai kamu mengerjakan sembahyang Jumaat, apa Allah sebut? Fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kamu dalam muka bumi. Maksud cari kerja. Kita berusaha cari kerja, itu tak salah. Tapi apa niat yang Allah ajarkan? Wabtahu min fadlillah,
Bila kita bertibaran muka bumi cari pekerjaan, wa bertahu dan tuntutlah kamu min fadlillah, tuntut cari kurniaan Allah. Kita bekerja, kita mencari duit, niatnya untuk tuntut kurniaan Allah. Jangan niat mencari rezeki bercampur, yang halal pun namanya rezeki, yang haram pun namanya rezeki. Maka bila orang yang ingatkan mati, hatinya akan zuhud. Dunia yang tidak memberi manfaat dia akan tinggalkan. Adapun dunia yang ada manfaat akhirat, dia akan ambil. Betul ada manfaat dunia. Dan bertanya seorang lelaki-lelaki, bertanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tanya lelaki-lelaki? Siapa daripada mukmin afdal, yang paling afdal, ya Rasulullah? Laki-laki tanya, wahai Rasulullah, siapa yang paling afdal di antara mukmin? Siapa? Masuk afdal nisbah lebih banyak pahala. Di kalangan orang mukmin, siapa yang lebih banyak pahala? Siapa paling afdal? Sampai bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terlebih elok mereka itu perangai. Yang dijawab yang pertama, ahsanuhum khuluqan. Orang tanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minin afdalu? Siapa orang yang paling afdal? Rasulullah SAW jawab, qala ahsanuhum khuluqan, yang terlebih elok mereka itu yang nisbah perangai, orang yang akhlaknya baik, orang yang ada adab, itulah yang paling afdal. Sekalipun ilmu tak tinggi, tapi adab yang tinggi, itulah orang yang paling afdal. Kata dia kata, mukmin yang paling afdal itu perangai baik, tengok sejuk hati tengok, bersopan, berbudi bahasa, atau orang lain akhlak yang paling baik. Sembahnya, ia bertanya para sahabat radhiyallahu, siapa daripada mukminin terlebih berakal dan cerdik? Maksud berakal dan cerdik. Sahabat bertanya, siapa di kalangan para mukmin yang terlebih cerdik? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasaruhum lil mauti, akasaruhum lil mauti zikra, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terlebih berakal, yang terlebih cerdik mereka itu orang mukmin. Siapa dia? Yang orang yang terlebih banyak mereka itu orang terlebih banyak bagi mati itu ingatan. Orang yang banyak ingat mati itu cerdik. Siapa yang banyak ingatkan akan kematian, itulah orang yang cerdik dan ketenangan. Dan yang terlebih elok mereka itu, mereka orang mukmin, bagi barang yang kemudahannya itu, barang yang dia mati, apa dia? Mensediakan, yakni sediakan bekal. Yang lebih elok, ada yang lebih elok daripada ingatkan mati. Ingatkan mati cerdik dah. Orang yang ingat mati berakal cerdik dah. Tapi ada lebih elok dari itu. Apa perkara yang lebih elok daripada ingatkan mati cerdik ni? Orang yang sediakan akan bekal untuk menghadapi kematian. Ada orang ingat mati, ingat dia bekal tak sedih. Ingat mati, aku ni lah, tak aman mati lah. Duduk itu tak beramal juga. Ingat bagus dah. Tapi ada yang lebih baik, dia akan mati, dia mesediakan akan bekal. Beramal dia. Setiap kali dia beramal, malaikat akan catat. Jangan terlupa amal tu harakatul jismi awil qalbi. Kita jangan merasakan amal tu sekadar sembahyang, habis sembahyang tak beramal, tidak.
Amal itu harakatul jismi awil qalbi. Setiap kali tubuh bergerak, kita sedang beramal. Itu kan artinya. Setiap kali hati mula merasai, kita sedang beramal. Mata kita bergerak, kita memandang, kita sedang beramal. Lidah kita bergerak, kita sedang beramal. Kalau bergerak itu berkata-kata mengumpat, ada amal maksiat, menghasilkan dosa. Kalau lidah bergerak menghasilkan pahala, amal taat. Bukan sekadar sembahyang zikir, tidak. Setiap kali tubuh kita bergerak, kita mula bangkit nak berjalan, kita sedang beramal. Setiap kali kaki berlangkah, kita sedang beramal. Kemana pergi? Semua amal akan dicatatkan oleh malaikat. Demikian harakatul jismi al-qalbi, demikian rasa di hati. Hati mula merasai kita sedang beramal. Terasa diri dia mulia, tengok orang lain hina, maka itu amal maksiat, sombong, tergantung. Maka orang yang cerdik ingat nanti, yang ada lebih baik dari itu lagi, sediakan bekal. Itu lebih baik lagi. Bukan sekali ingat, dia menyediakan akan bekal untuk menghadapi dan akan kematian. Dan bertanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah bertanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tanya Sayyidatina Aisyah? Adakah dihasyarkan, adakah dihimpunkan satu syuhada, orang-orang yang mati syahid? Maksud syuhada itu syahid dunia dan akhirat. Orang syahid ma'rikah, gelaran syahid itu banyak. Kalau syahid dunia akhirat, dinamakan syahid itu syahid ma'rikah. Namanya syahid ma'rikah. Bila dalam syarak sebut syahid ma'rikah, tahu tak tergambar syahid dunia, syahid akhirat. Ada orang syahid dunia juga, salin anak, meninggal, anak hidup, syahid dunia, kubur lepas, akhirat dihisab. Dan ada pun syahid dimasukkan sini, syahid ma'rikah, pada istilah syahid dunia akhirat. Orang yang pergi berperang, meninggikan agama Islam, tengah-tengah perang, kubur, mati syahid. Dia mati dalam medan peperangan. Kalau kena pedang kat medan peperangan, pergi hantar hospital, 2 hari baru meninggal, tak nama syahid ma'rikah. Nak dikatakan syahid ma'rikah, mati dalam medan peperangan. Itu syahid ma'rikah namanya. Lalu Sayyidatina Aisyah bertanya, ya Rasulullah, adakah orang yang dihimpunkan bersama orang syuhada? Adakah dihasyar, dihimpunkan satu syuhada itu seorang? Ada tak orang lain dihimpunkan sama-sama dengan orang syahid? Kita mengetahui kelebihan orang yang mati syahid masuk syurga tanpa hisab. Apa kelebihan orang mati syahid? Dia boleh tarik 70 kaum kerabat dia. Bukan 7, bukan 10, 70 kaum kerabat dia boleh masuk syurga. Atau lebih orang yang mati syahid. Lalu Sayyidatina Aisyah bertanya, kami orang perempuan ni nak pergi perangkuan. Pasal Aisyah perempuan, tapi bukan dulu pergi perangkuan sama-sama orang lelaki-lelaki pegang-pegang naik kuda. Ada tak orang lain yang kelebihannya boleh dihimpunkan bersama-sama orang yang mati syahid ini? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kata Rasulullah, bahkan Rasulullah, siapa dia? Iaitu mereka yang ingat akan mati pada sehari dan semalam itu 20 kali. Dalam sehari semalam diingatkan mati banyak 20 kali. Sehari semalam ingatkan mati 20 kali. Nescaya dihimpunkan bersama orang-orang yang mati syahid, syuhada. Syahidun syuhada. Kalau seorang syahid, kalau ramai
syuhada. Alimun, ulama. Seorang alim, kalau ramai ulama. Dalam sehari 20 kali. Lepas habis sembahyang terpenuh, astagfirullahaladzim, ingat mati. Cukup gitu. Cukup sekali ingatkan akan kematian. Tak nak disebut. Ingat itu benar dulu. Zikir itu benar dulu. Yang pertama zikir dengan mana ingat dia. Yang kedua zikir dengan mana sebut tidak. Sebut pun terbenar, ingat pun terbenar. Disebut seorang, aku ni orang mati, bangun. Terbenar. Sebut atau ingat, itu amal zikir kami. Sehari semalam 20 kali ibadah. Dan tersebut dalam hadis pula, barang siapa berkata-kata pada tiap-tiap hari 21 kali. Yang tadi hadis 20 kali, bawah ni 21 kali. Apa yang dikatakan? Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ini Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Nescaya dia dihisapkan akan orang yang sebut perkataan zikir ini 20 kali, 21 kali sehari semalam oleh Allah SWT dengan barang yang digunakan ia Allah atasnya atas orang tersebut digunakan dalam dunia. Dia tidak dihisapkan. Orang yang tak dihisap bermakna dia tidak akan merasai azab. Siapa yang Allah hisap, walaupun dia ahli syurga, bila sebut hisap sudah pasti ada azabnya. Bila Allah hisap di hamba, pasti akan merasai azabnya. Di padang mahsyar 10 pertanyaan. Allah katakan awal ma yahasbu Allah as-salah. Bayangkan kalau berhimpun di padang mahsyar tanya solat tak sempurna, dia berdiri di perhentian pertama 1000 tahun. Kita bayangkan 10 hisab, 10 sangkut 10,000 tahun di padang mahsyar. Siapa yang Allah hisab, walaupun dia ahli syurga, dia pasti akan merasai azab. Maka apa amalan supaya kita masuk golongan ahli syurga yang tidak dihisapkan? Ada ahli syurga yang dihisap, ada ahli syurga yang tidak dihisap. Pernah sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapa orang yang pertama mendapat buku sahifah catatan di sebelah kanan kanan?" Maka Rasulullah SAW menyebutkan, orang yang pertama Allah berikan sahifah buku catatan amal di tangan kanan itu adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar sahabat musyrik. Ya Rasulullah, bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar sahabat yang paling rapat. Ya Rasulullah, Abu Bakar bagaimana? Kata Rasulullah SAW, sudah jauh ke depan, malaikat sudah pimpin Abu Bakar masuk dalam syurga. Bayangkan, Abu Bakar Umar pun dah jauh bezanya. Ini kan pula kita yang akhir zaman. Maka bagaimana amalan untuk menjadi ahli syurga tanpa Allah hisapkan? Dalam sehari semalam sebut 21 kali, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Cukup ini. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut 21 kali. Lepas sembahyang 5 kali bagilah
kan 5 kali 3 kali sebut pas sembahyang, sambil-sambil bangun nak jalan sebutlah. 21 kali Nabi jamin dia tidak akan dihisabkan di hari kiamat. Dan menyebut setengah ulama bahawasanya barang siapa membanyakkan daripada ingatkan mati, nescaya dimuliakan dengan 3 perkara. Siapa banyak ingat mati, Allah muliakan orang ini dengan 3 perkara. Mana 3 perkara padanya? Iaitu yang pertama, dengan segera akan taubat. Segera nak bertaubat. Orang yang banyak ingatkan mati, dia tidak akan bertanggung untuk bertaubat. Dia segera akan taubat. Apa lebih taubat? Dalam banyak-banyak perkara taubat, Rasulullah SAW menyebutkan at-taubatun nadamah. Yang paling besar dalam taubat itu menyesal. Menyesal. Bila kita menyesal, hati orang yang betul-betul menyesal, dia akan menangis. Air mata tangisan taubat menyesal itulah umpama kita siramkan amal supaya amal itu bertambah. Kalau kita tanam pohon, kita sampai benih. Apa yang kita buat supaya pohon itu besar? Siram air. Kita sampai benih supaya pohon itu besar, subur, siram air. Demikian amal ibadah. Kita nak amal ibadah kita subur, amal itu perlu disiram. Apa cara nak siramkan amal supaya amal itu bertambah? Air mata taubat. Air mata taubat itu dapat mencapahkan amal ibadah. Sebab tu amal tak tambah. Dulu berapa witir? Saya dah buat witir 20 tahun dah. Berapa rakaat tiga? Dulu pun 3. 20 tahun pun 3. Tak bertambah. 2 rakaat. Bertahun dah buat 30 tahun. Tak pernah bertambah 2 rakaat. Kenapa? Sepatut semakin bertambah umur, semakin bertambah amal. Sebab tak rajin siram amal ibadah. Dengan apa kita nak siramkan amal ibadah? Air mata taubat. Air mata taubat itu dapat melembutkan akan hati. Allah berikan kepada siapa ni? Orang yang ingatkan akan kematian, Allah berikan kelebihan. Yang pertama, segera taubat. Bila kata ini taubat, Ramadan terlepas. Sebab itulah amal dia tak bertambah. Tak rajin disiram. Jadikan taubat itu. Bagaimana cara nak zahirkan taubat? Ingatkan akan kematian. Kita ingat mati, kita akan bertambah. Kita akan segera akan taubat. Yang kedua, dan memadailah nafsu. Padalah nafsu. Syahwat, keinginan itu padalah. Nafsu semata-mata nak bersedap-sedap. Itulah passion nafsu. Nafsu ni satu perkara yang cukup payah. Antara iblis dengan nafsu, mana lebih payah? Nafsu lebih payah. Antara nafsu dengan dunia, mana lagi payah? Nafsu lebih payah. Antara makhluk dengan nafsu, mana lagi susah? Nafsu lebih susah. 4 musuh kita dalam amal ibadah: iblis, dunia, makhluk dan nafsu. Dalam 4 musuh dalam amal ibadah, yang paling payah itulah nafsu. Paling payah. Nak bunuh tak boleh, nak berpisah tak boleh dalam diri. Kalau boleh pisah, saya nak yang ibadah, buang sekejap, terus sekejap, letak ke rumah, terus sembahyang sekejap. Dan syaitan baca kul a'udzubillah lagi dia.
dengar azan iblis lari, nafsu tak lari, habis itu. Itu paling payah adalah hawa nafsu. Ketika Allah bertanya, man ana, siapa aku? Apa jawab nafsu? Anta, ana. Engkau. Bayangkan nafsu ketika berhadapan dengan Allah. Allah tanya, siapa aku? Apa kata nafsu? Engkau, aku. Itu isi nafsu. Ego. Nafsu ini cukup ego. Allah rendamkan 1000 tahun dan neraka. Tanya kali pertama, selalu jawab, engkau. Kita direndam lagi 1000 tahun, selalu rendam 1000 tahun, 3000 tahun. Nafsu dibakar dan neraka 3000 tahun, baru nafsu tunduk. Engkau Allah Rabbi, engkau Tuhan. Begitulah nafsu dalam diri. Nak dibunuh takkan mungkin, mustahil dibunuh. Kita hendaklah titik nafsu dengan puasa. Dengan puasa, nafsu itu akan terkikir. Lemah. Nafsu kalau dia puasa dia akan lemah. Dan ingat zikir. Orang yang puasa nak buat ibadat, nak buat maksiat pun apa nak lagi. Dan jika paling kurang pun dia tidur. Itu pesin nafsu. Maka Allah berikan kelebihan. Siapa ingatkan kematian, nafsu memang dia takkan cita-cita, takkan buat kejahatan maksiat tadi. Memang dia nafsu itu. Yang ketiga, dan rajin pada ibadah. Orang yang ingatkan kematian, 3 perkara memuliakan: segera taubat, memadaikan nafsu. Ia ketiga, rajin pada ibadah. Mana tadi kita merasakan esok matilah, kita merasakan inilah mati. Ada rajin buat amal ibadah. Dikatakan ibadah suatu tuntutan pada syarak, itu ibadah. Dikatakan amal harakatul jismi awil qalbi. Apa amal? Tiap-tiap kali tubuh bergerak, tiap-tiap kali hati merasa, itu amal. Ada yang lebih khusus daripada amal, orang panggil ibadah. Apa yang dimaksudkan dengan ibadah? Tuntutan daripada syarak, itu orang panggil ibadah. Bila syarak tuntut, itu merupakan satu ibadah. Syarak tuntut 2 perkara. Yang pertama wajib, yang kedua sunat. Begitu ibadah. Wajib sudah pasti, yang sunat walaupun tak mesti, tapi satu tuntutan. Tuntut tak buat, tuntut. Tapi taklah digantikan azab seksa jika dia meninggalkan. Tetapi ini suatu tuntutan, dinamakan tuntutan ibadah. Orang ingat mati bukan yang wajib dikerjakan, bahkan yang sunat yang dikerjakan. Atau lebihnya orang ingatkan mati. Wajib buat, sunat buat, fardu dibuat, rawatib dibuat. Dan barang siapa lupakan mati, siapa buat lupa dalam mengingatkan, buat tak ingatkan mati, dan secara didendakan akan barang siapa dengan 3 perkara. Siapa ingat dimuliakan dengan 3. Demikianlah siapa lupa didendakan dengan 3. Mana 3 perkara? Kalau kita belajar kaedah badan, mana 3 perkara? Yang pertama ni memperdaya akan taubat. Maksud memperdaya ni menunda akan taubat. Rasa diri ni tak bersih ni, tak ada buah susah. Kalau kita buka kitab Zawajir, dosa besar hampir 300, bukan 30, 300 dosa besar. 200 lebih, dekat-dekat 300. Cukup banyak dosa besar. Terkadang tak sedar itu dosa besar. Dan orang yang pertama memperdaya, menunda-nunda akan taubat. Tanggung. Bila kali terakhir sebab sudah taubat, kalau Tuhan buat rezeki rajin. Kalau Tuhan buat rezeki rajin. Kalau ada hajat, sebenarnya hajat cukup sebenarnya. Tapi bila buat taubat, tak
rajin kenapa? Kenapa Allah berikan begitu? Tak berasa nak sudah taubat. Sebab kita tak ingatkan akan kematian. Orang yang lupakan kematian, Allah berikan dia menunda-nunda akan taubat. Satu saat ketika datang malaikat maut, datang nak cabut nyawa seorang hamba. Malaikat maut nak cabut, dia tengok hamba di badan dia, tak ada satu pun amal kebaikan, tak ada. Orang yang nak mati, dia boleh tengok malaikat maut. Bukan tak apa. Orang yang hampir menhadar maut, orang yang hampir nak mati, ketika datang malaikat maut, dia nampak. Orang sebelah tak nampak. Siapa yang nampak? Orang yang merasai bakal menjadi sakaratul maut, dia akan nampak. Orang berhijab nampak bagaimana wajah sakaratul maut datang untuk mencabut diri. Setelah datang kamu, dia nak cabut nyawa orang ni. Malaikat maut tengok badan orang ni, satu amal kebajikan pun tak ada. Tangan semua buat maksiat, lidah ke maksiat, mata maksiat, perut semua maksiat. Maka maut suruh hati-hati. Sebab apa? Sebab malaikat maut lihat terlebih dahulu. Ketika malaikat maut genggam roh, dia nak berikan, kalau dengan ahli syurga, malaikat maut akan berikan kepada malaikat rahmat. Kalau dia ahli neraka, malaikat maut akan berikan kepada malaikat azab. Malaikat maut akan suruh dulu. Ketika anggotanya tidak ada amal kebaikan, maka Allah akan silat di hati. Tengok di hati, satu amal kebaikan pun tak ada. Alhamdulillah. Orang tak rajin pada masa hidup buat baik, tak rajin. Hati dia kosong daripada amal. Mereka mau cuba cari di mana ada amal kebaikan. Di sini suluh. Tiba-tiba satu tempat maka Allah perasan satu amal kebaikan. Di mana? Di hujung lidah. Di hujung lidah hamba ini satu amal kebaikan. Satu amal ini memadamkan seluruh kejahatan. Apa amal orang ini? Di hujung lidah sebelum dia mati, dia sempat mengatakan La ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ini lebih berat di dunia dan langit. Kita ambil neraca, letak dunia dan langit, 7 petang bumi, 7 petang isinya, dan hanya satu kalimah la ilaha illallah lebih berat dari kalimah la ilaha illallah. Maka mereka mau tahulah orang ini ahli syurga. Padahal orang ini ahli syurga. Sempat ia bertaubat, di akhir hayatnya sempat ia taubat. Apa kalimahnya? La ilaha illallah. Maka jangan tundakan taubat. Orang yang lalaikan kematian, dia tunda nanti. Bila tak rajin taubat, di akhir hayatnya mustahil pada adat untuk dia mengucap la ilaha illallah. Hidup pun tak banyak sebut, bagaimana akhir hujung yang itu pada adat. Yang kedua, dan perlahakan akan dunia. Lahap orang lain, lahap coba makan puluh-puluhan, lahap dunia. Musibah yang kedua, orang yang lalaikan akan ingatkan kematian, diperlahapkan akan kepada dunia. Nombor, dia mencari dunia, tidak silakan akhirat, semata-mata dunia. Ad-dunya jifatun, kata Rasulullah SAW, wa talibuha kilabun. Rasulullah menyebutkan dunia itu bangkai. Ad-dunya jifatun, dunia itu bangkai. Wa talibuha kilabun, siapa yang cari bangkai? Binatang apa yang makan bangkai? Kilabun, anjing.
maka jangan kita sia-siakan tuntut dunia, kita jadikan ia jabatan akhirat. Jadikan dunia itu sebagai akhirat, barulah ia manfaat. Maka orang yang ambil semata-mata dunia, dunia tidak dinilai, walaupun seberat sayap nyamuk tidak dinilai. Orang yang lupakan akan kematian, lahap ni, sifat itu lahap. Dia cari dunia sampai tinggalkan sembahyang. Dicarikan dunia sampai tinggalkan fardu ain pengajian. Itu lahap kedua. Kita jadikan dunia untuk kita ambilkan manfaat dan akhirat akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Syekh Ahmad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulmihi fid darin. Dan barang siapa lupakan mati
nescaya didedakan akan barang siapa, didedakan dengan 3 perkara. Mana 3 perkara? Iaitu yang pertama, memperdaya akan taubat, menunda-nundakan akan taubat. Yang kedua, dan berlahap kepada dunia, kipunkan dunia sampai tinggalkan sembahyang. Lahapnya, kipunkan dunia sampai tinggalkan akan puasa Ramadan. Yang ketiga, dan malas daripada mengerjakan ibadah. Berat tubuhnya mengerjakan ibadah, tidur, kerja payah, sembahyang di akhir waktu. Orang yang malas nak mengerjakan amal ibadah. Dan tiada tersembunyi atas tiap-tiap manusia apa yang tak tersembunyi, bahawa seakhir kelakuannya seorang itu mati. Tak tersembunyi, akhir kelakuan kita mati. Di hujung kita akan mati. Itu semua umum mengetahui akhir kelakuan mati. Apa pekerjaan, siapa pun kita, apa pangkat, apa makamnya, satu ketika akhir kelakuan kita akan mati. Itu tak tersembunyi. Dan ia mati pada tiap-tiap nafsu itu, pada tiap-tiap nafas itu, di dalam perjalanan kepada mati. Tiap-tiap nafas makin hampir kepada mati. Tiap-tiap nafas kita hampir kepada mati. Rasulullah SAW menyebutkan umat aku baina sitin di atas 60. Kalau sambut hari jadi, jangan tengok angka 20 lebih, tengok dalam dia hidup. Hampir ghalib daripada hadis Nabi. Kalau dah lebih, itu lebih lagi beringat. Kalau dah lebih 63, itu lebih lagi kena beringat. Setiap kali kita berjalan, nafas itu hampir akan kematian. Lagi akan dibalaskan dengan amal. Mana amal? Baiknya amal dan jahatnya amal. Kita satu hari akan mati. Setelah mati akan dibalaskan amal kita. Di padang mahsyar ditanyakan 10 perhentian. Habis dihambatkan makhluk ke satu tempat untuk diterimakan suratan sahifah. Setelah terima suratan sahifah, dihambatkan timbang hisab, timbangkan derajat. Berdiri di atas timbangan derajat 1000 tahun. Kita akan dihisabkan. Bukan timbang kilo, timbang ayam sekejap sekilo dah balik berdiri tak. Kita berdiri di timbangan derajat itu lama berapa? 1000 tahun. Kita bayangkan 1000 tahun akan berdiri dalam timbangan derajat. Belum selesai. Setelah timbang dihambatkan bagi memiliki titian syarat panjang 3000 tahun, 1000 naik, 1000 turun, 1000 mendatar. Titian surat ada 7 perhatian untuk ditanya. Kita akan dihisabkan amal, sekecil-kecil amal, sebesar-besar amal yang baik maupun yang jahat akan dibalaskan amal. Maka bersangatanlah bodoh dan beban. Kita tu bodoh pasal orang tadi. Bodoh ni bodoh. Kita tu bawa dalam ni bodoh. Bahasa orang tidur sana. Bodoh maksudnya. Bersangatanlah bodoh dan beban. Kasar sikit bahasanya. Panggil kuat cerdik, nampak beradab sikit kan.
Tapi orang sana bahasa bodoh tu biasa lah. Orang Terengganu biasa sebut bodoh tadi tu biasa begitu. Kita orang Selangor ni bodoh lah, kasar sikit gitu kan. Cuma ditelur cakap orang sana. Maka berseratanlah bodoh dan bebal mereka yang tiada bersedia dan tiada mengambil bekal kepada akhirat. Nampak tak ada cerdik. Orang yang tak sediakan bekal, orang tak ambil bekal akhirat, tak bergerak cerdik nampak orang ni. Yang mana akhirat itu yang tempat ketetapannya, tempat kita hidup selama-lama, akhirat. Kita nak hidup selama-lama untuk akhirat. Tetapi orang yang kurang cerdik di puluh dunia seolah-olah dihidup 1000 tahun dalam dunia. Kita carikan dunia, jadikan dunia bekal untuk akhirat. Puluh dunia tak salah, dunia kita boleh duduk, tapi jangan dunia yang tidak ada manfaat. Jadikan dunia itu manfaat untuk akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Artinya firman Allah SWT, berbekallah oleh kamu, bahwasanya sebaik-baik bekal itu takut akan Allah. Takwa. Apa arti takwa? Iaitu dengan mengerjakan barang yang disuruh daripada segala yang wajib dan yang sunat. Kita kerjakan barang yang disuruh Allah. Apa barang yang disuruh? Bayang dia. Apa barang yang disuruh Allah? Daripada segala yang wajib dan yang sunat. Yang wajib kita buat, yang sunat kita buat. Dan banyakkan daripada perkara disuruh, kita tambah lagi. Dan meninggalkan segala yang ditegah. Apa segala yang tegah? Daripada segala yang haram dan yang makruh. Kalau dah buat, tinggalkan benda haram, benda makruh. Kalau belum buat benda haram, benda makruh, kita patahkan diri, jagakan diri jangan sampai jatuh perkara haram dan makruh. Dan bersungguhlah pada taubat dan pada segala dosa kecil dan dosa besar, serta menyesal daripada barang yang jatuh daripada dosa. Ulama ahli tasawuf, mereka tidak membezakan dosa itu besar atau kecil. Semata-mata kita bersalah kepada Allah, itu besar semata-mata. Kalau kita buka kitab-kitab yang bahaskan dosa besar cukup banyak. Khilaf ulama, apa yang dimaksudkan dengan dosa besar? Sebagian ulama menyatakan, kalau Allah datangkan ayat yang menunjukkan berat azabnya, itu dosa besar. Inna Allah azabun azim. Bila Allah sebut azab yang besar, bermakna dosa besar. Ataupun azaban syadidan, azab itu menunjukkan dosa yang besar. Bila azab yang berat, itu menunjukkan dosa besar. Azabun alim, azab yang sangat memedihkan, berdosa besar. Setengah ulama mengatakan demikian. Nak tahu dosa itu besar, tengok siksaan yang Allah janjikan di akhirat. Kata setengah ulama, nak tahu dosa itu besar atau kecil bagaimana? Adakah dosa itu dikenakan hukum had atau tidak? Kalau dosa dikenakan hukum had, maka dosa besar. Kemudian kata mu'alif, dan telah datanglah pada asal, ini perkataan sahabat dan tabi'in, bahwasanya ad-dunya mas'aratul akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wila وافتح بحكمتك فتوح العارفين وانشر برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا